Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Telah berkata Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau dalam keafiatan dan manfaatkan kita dengan beliau, dengan ilmu beliau dan dengan ilmu seluruh orang salih fid darain. Amin Allahumma amin. Muka surat 200. Disebutkan dari Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, bila seseorang ingin memberi peringatan atau ingin mengajar, hendaklah mengucapkan doa ini: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkan bagiku urusanku, dan lepaskan kekakuan dari lidahku agar mereka memahami ucapanku. Tepatkan lisanku dan beri petunjuk hatiku dengan berkat kedudukan junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga berkata, barang siapa yang ingin membahas sesuatu atau ingin mengajar seseorang, hendaklah menghadirkan ahlud darak, yakni para wali yang segera menyambut orang yang meminta tolong padanya, dan ahlul batin, para wali yang menyatakan bahawa yang benar hanyalah realiti batin, dan ucapkanlah dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan naubah wa ya ahlan nur. Atas izinmu wahai ahlul darak, wahai ahlul batin, wahai para wakil Allah, wahai ahli nur, para pemberi petunjuk, nescaya mereka akan membantu dan menolongnya, yakni dengan keberkahan mereka. Dari Habib Hasan bin Salih Al-Bahr Al-Jufri, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kita manfaat dengannya, disebutkan bahawa untuk memahami ilmu, mengamalkan dan agar tidak melupakan ilmunya, hendaklah mengulang-ulang doa ini: Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilm wa zayyinni bil hilm wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu pemahaman para nabi, ingatan para rasul dan ilham malaikat muqarrabin. Ya Allah, kayakanlah aku dengan ilmu, hiasilah aku dengan sifat santun, muliakanlah aku dengan ketakwaan, dan baguskanlah aku dengan afiat, wahai yang paling penyayang di antara yang penyayang. Dikutip dari kumpulan ucapan Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas sebagai berikut. Diriwayatkan bahawa seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW lalu mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku banyak lupa, ajarilah aku sesuatu. Maka beliau bersabda kepadanya, ucapkanlah ketika hendak tidur: Allahumma ja'al nafsi mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda biqada'ika. Ya Allah, jadikanlah diriku tentram, mengimani perjumpaan denganmu, merasa puas dengan pemberianmu, dan rida dengan ketentuanmu. Oleh itu, orang itu kemudian mengatakan, setelah itu, yakni setelah membacanya, aku tidak lupa lagi akan sesuatu. Bacaan di atas dibaca setiap hari 3 kali. Untuk menghindari lupa juga, disebutkan dari Habib Ali bin Muhammad Al-Habshi adalah dengan membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Sabbihisma rabbikal a'la. Surah A'la didahului dengan bismillah, basmalah, sampai sanuqri'uka fala tansa ayat 1 sampai 6.
dan mengulangi ayat ke-6 7 kali. Ini baca sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa. Ayat yang ke-6 tu diulang 7 kali. Disebutkan pula dari Ibnu Abbas bahawa meminumnya bersama gula diriwayatkan dari Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah bahawa seorang laki-laki mengadu kepadanya tentang sifat pelupanya. Maka beliau mengatakan, hendaklah engkau minum luban kemenyan Arab. Naam, biasanya kalau pergi kedai Arab ni ada jual lah luban. Kalau putih dia boleh direndam dalam air dan minum. Boleh juga dijadikan kemian untuk bakar. Hendaklah engkau minum luban kerana sesungguhnya ia menimbulkan keberanian di hati dan menghilangkan lupa. Disebutkan pula dari Ibn Abbas bahawa meminumnya bersama gula sebelum makan pagi baik untuk urin dan menghilangkan lupa. Disebutkan pula bahawa seorang laki-laki pelupa mengadu kepada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, maka beliau mengatakan, gunakanlah kundur jenis dari kemian Arab, rendamlah di waktu malam dan minumlah pada pagi harinya sekali teguk sebelum makan pagi. Sesungguhnya itu bagus untuk menghilangkan lupa. Demikian disebutkan dalam Zadul Ma'ad. Disebutkan pula ada beberapa hal yang dapat menimbulkan lupa, seperti berbekam di bahagian lubang di tengkuk, berlebihan makan ketumbar halus, makan apel yang asam, banyak berduka dan bersedih, memandang air yang diam, iaitu tidak mengalir, dan buang air kecil di dalamnya, memandang sesuatu yang disalib, banyak membaca nisan kuburan, iaitu batu nisan, berjalan di antara dua unta yang sedang dihela, dan memakan makanan yang telah dimakan tikus. Hal ini kebanyakan diketahui dari pengalaman. Dari Ibnu Syihab, sesungguhnya beliau tidak suka makan apel dan makanan yang telah dimakan tikus, dan beliau mengatakan hal itu dapat menyebabkan lupa. Dan beliau suka meminum madu dan mengatakan hal itu dapat mencerdaskan. Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Masyhur mengatakan bahawa lemak di bahagian belakang kepala kambing mendatangkan ilmu bagi yang memakannya. Beliau menyukainya dan memakannya dengan tujuan tersebut dan menganjurkan agar memanggangnya. Beliau juga mengatakan bahawa sebahagian ulama mengatakan sesungguhnya anak yang memiliki kepala besar akan menjadi alim. Beliau juga berkata anak yang dicukur kepalanya setiap hari Rabu selama 4 kali berturut-turut sejak lahir akan menjadi alim. Demikian dikutip dari kitab Lam'atun Nur. Imam Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah mengatakan ada 3 hal yang dapat menambahkan, iaitu menguatkan hafalan dan menghilangkan lendir: siwak, puasa dan membaca Al-Quran. Sebahagian ulama mengatakan makan 21 butir kismis merah setiap hari sebelum makan pagi dapat menguatkan hafalan dan menyembuhkan banyak penyakit. Dan setiap yang mengurangi lendir dan keringat akan meningkatkan hafalan, sedangkan yang menambah lendir akan menyebabkan lupa. Banyak lendir adalah kerana banyak minum, dan banyak minum adalah kerana banyak makan. Siwak dapat mengurangi lendir serta meningkatkan hafalan dan kefasihan. Demikian pula makan kismis dan roti kering dapat menghentikan lendir. Selain itu, di antara yang dapat menyebabkan lupa adalah banyak berduka dan bersedih hati kerana urusan dunia, dan banyaknya kesibukan dan keterikatan terhadap dunia. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana setelah beberapa lama kita berhenti berehat untuk beri laluan untuk raya Syawal. Alhamdulillah kita semua telah beraya, dan saya ucapkan minal aidin wal faizin wa kullu am wa antum bi khair. Selamat hari raya, maaf zahir batin kepada semua. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita hakikat perayaan, bukan hanya bergembira tanpa ada makna, akan tetapi bergembira dan merasakan hakikat kegembiraan itu bersumber
daripada apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan bahawa laisal eid liman labisal jadid, innamal eid liman ta'atuhu tazid. Bukanlah hakikat perayaan itu mereka-mereka yang menggunakan pakaian baru, akan tetapi hakikat perayaan adalah mereka-mereka yang bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal eid liman tajammala bil markub wal malbus. Bukanlah perayaan itu mereka-mereka yang hanya mengenakan pakaian ataupun kenderaan yang baru. Innamal eid liman ghufirat lahu dhunub. Sesungguhnya hakikat perayaan adalah apabila dosa seseorang itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan disebabkan itu, apabila Sayyidina Ali bin Abi Talib ditanya pada hari raya kenapa beliau tidak mengenakan pakaian yang baru ataupun cantik, tidak memakai makanan yang sedap-sedap dan sebagainya, maka Sayyidina Ali menjawab, al-yawm lana eid wa gadan lana eid wa ams lana eid wa kulla yawmin la na'sillah fahuwa eid. Hari ini adalah hari raya buat kami, semalam juga hari raya, esok hari raya, bahkan setiap hari kami tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan perayaan bagi kami. Maksudnya hakikat kegembiraan, hakikat perayaan adalah bila kita dapat menjaga dari melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi taufik untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, dengan berlalunya sebulan bulan Ramadan, kita telah diberikan hari-hari rahmah, hari-hari maghfirah, pengampunan, hari-hari pelepasan daripada api neraka dan sebagainya. Maka apabila datang Syawal, maka telah sempurna pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mendapat bahagian masing-masing daripada al-itq minan nar, iaitu pembebasan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang mendapat bahagian daripada cahaya dan daripada anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita nak cuba menjaga daripada apa yang telah kita dapat di bulan Ramadan, agar supaya ianya berkekalan, agar supaya cahaya yang kita dapat di bulan Ramadan itu kekal bersama kita. Bukan hanya dapat pada bulan Ramadan, ba'din masuk je raya Syawal, habis semuanya hilang. Semua istiqamah yang kita dapat di bulan Ramadan semuanya berhenti apabila tibanya Syawal. Yang ini solat kita punya solat fardu, solat sunat, kita punya bacaan Al-Quran, kita punya apa-apa amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, kalau boleh kita cuba sebaik mungkin untuk istiqamah, untuk berterusan dalam melakukan amal ibadah tersebut sehingga raya tahun depan. Dan kedatangan bulan Ramadan adalah untuk memberikan kita kekuatan menambah daripada apa yang biasanya kita istiqamah. Ini sepanjang tahun kita istiqamah dengan satu amalan, ataupun amalan kita banyak ni, solat banyak ni, solat sunat, kita punya bacaan Quran banyak ni. Kalau boleh, datangnya bulan Ramadan adalah untuk ianya bertambah. Dan apabila selesai Ramadan, amalan yang kita tambah pada bulan Ramadan itu berterusan sampai Ramadan tahun depan. Wabadin datang Ramadan tahun depan, bertambah lagi amal ibadah kita dan berterusan pula sampai Ramadan yang seterusnya. Barulah ada penambahan ataupun ada peningkatan dalam ibadah kita dan ada peningkatan dalam pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan Ramadan datang tambah ibadah, Wabadin Syawal datang turun balik, Wabadin tahun depan naik, lepas tu Syawal datang turun balik. Kalau boleh kita nak ianya istiqamah. Dan bagaimana mungkin dah beberapa kali datang Ramadan dan apabila tiba Syawal diturun balik ibadah, tak mengapa, tapi kita berusaha dan berfikir macam mana nak perbaiki, macam mana nak overcome perkara-perkara yang menjadi sebab kita tergelincir daripada istiqamah melakukan ibadah-ibadah tersebut. Dan kita berada pada bulan Syawal, masih ada berbaki kurang lebih Allahumma salli ala Muhammad, mungkin ada dalam 12-13 hari bagi mereka-mereka yang belum melakukan puasa 6,
maka digalakkan untuk puasa 6 seperti mana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal faka'annama sama ad-dahra kullah. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari puasa pada bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa sepanjang tahun, ataupun dia diberikan pahala, kata para ulama, berpuasa sepanjang tahun dengan pahala puasa fardu. Ini seakan-akan dia diberikan pahala puasa fardu sepanjang tahun. Satu tahun ada 360 hari kurang lebih, jadi dia dapat pahala seperti dia berpuasa setahun fardu. Tapi bukan pahala puasa fardu di bulan Ramadan lah. Ini puasa fardu, pahala puasa fardu di luar Ramadan. Sebab puasa fardu di bulan Ramadan diganjarkan 70 kali. Satu ibadat fardu bersamaan dengan 70 kali pahala ibadat sunat. Dan di bulan Ramadan satu ibadat fardu diganjarkan 70 kali seperti ibadat fardu yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Wa hakadha. La ilaha illallah. Dan kata para ulama, yang lebih penting daripada mendapat pahala puasa setahun adalah kita dilindungi oleh syaitan sepanjang tahun. Ini dengan kita puasa Ramadan dan kemudian diikuti dengan 6 hari puasa di bulan Syawal, seakan-akan ini bukan seakan-akan, ini kita diberikan perlindungan oleh Allah daripada syaitan sepanjang tahun. Itu antara faedah puasa 6 setelah puasa sebulan di bulan Ramadan. Naam, macam mana kita dapat pahala puasa setahun sedangkan kita hanya puasa kurang lebih 36 hari ataupun 35 hari? Kata para ulama, ini puasa sebulan di bulan Ramadan, setiap amal ibadah tu paling kurang dapat 10. Jadi sebulan kita puasa dapat ganjaran seperti kita puasa 10 bulan. Wabadin puasa 6 hari, setiap hari diganjarkan 10. Maksudnya satu hari seperti berpuasa 10 hari. Jadi 6 hari seperti kita berpuasa 60 hari. Jadi itu 2 bulan. Jadi tadi kita kira 10 bulan di bulan Ramadan dan 2 bulan daripada Syawal, jadi dapat 12 bulan. Allah Ta'ala alam. Mungkin ramai yang dah habis puasa 6, mungkin ada yang tengah puasa 6, mungkin ada yang belum start lagi. Ala kulli hal, moga-moga kita semua dapat taufik untuk berpuasa 6 dan dapat menyempurnakan puasa 6 tersebut sebelum masuk bulan Dzulqa'dah. Naam, ada yang bertanya mungkin boleh tak niat qada Ramadan dengan puasa 6? Sebahagian ulama mengatakan boleh, sebahagian ulama menggalakkan agar supaya tidak digabungkan, sebab dalam hadis menyebutkan man shama Ramadan, barang siapa puasa di bulan Ramadan, iaitu komplit puasa bulan Ramadan, thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Jadi seakan-akan puasa Ramadan itu komplit 30 hari ataupun 29, kemudian diikuti dengan puasa 6. Walaupun tak ada masalah kalau kita nak gabungkan niat qada puasa Ramadan dengan puasa 6 pun boleh. Kalau kita tak nak asingkan pun boleh. Maksudnya kita puasa 6 dulu, wabadin baru kita qada puasa Ramadan. Ala kulli hal. Marhaba. Marhaba. Kita puasa nak 10 hari dalam Ramadan. Lepas tu kita digalakkan berpuasa 10 hari dalam Zulhijjah. 10 hari Zulhijjah. Okey. Ya, untuk Zulhijjah. Naam, 10 hari pertama. Naam. 1 sampai 9. Naam. Jadi mana yang ditekan? Kita dimaklumkan yang 9 hari itu equally important, ya. Naam. Yang paling penting untuk kita berikan perhatian adalah obviously puasa yang fardu, ibadat fardu yang paling penting, sebab pahala ibadat fardu ni jauh lebih banyak daripada apa yang dijanjikan dalam ibadat-ibadat sunat, baik solat, baik puasa. Jadi kalau contohnya ada ibu mengandung, dia mengandung akhir sebelum Ramadan, ba'din khalas panjang Ramadan dia kena qada. Jadi mungkin untuk ibu mengandung tersebut, sebab dia tahu dia nak kena qada banyak, jadi yang perlu diberikan perhatian, ataupun untuk ibu yang dalam keadaan macam tu, khalas dia boleh digabungkan niat
puasa Syawal dengan qada, dia gabungkan puasa qada dengan puasa Zulhijjah dan sebagainya. Jadi dia dapat dua-dua, sebab kalau dia nak separatekan, maksudnya nak puasa lain-lain, puasa ganti lain, puasa 6 lain, takut tak sempat. Jadi untuk dalam keadaan macam tu tak ada masalah untuk nak gabungkan. Tapi kalau kita nak tengok as per yang mana yang perlu diberikan perhatian, memang baik daripada segi solat, memang lebih penting untuk kita berikan perhatian solat fardu. Kalau ada yang kita tertinggal dahulu, maka solat fardu tu lebih utama untuk kita beri perhatian daripada memperbanyakkan ibadat sunat sebelum kita menyempurnakan ibadat fardu. Begitu juga dengan puasa, begitu juga dengan zakat. Kita kadang beri perhatian kepada sedekah, tapi yang zakat yang wajib tu mungkin ada tahun-tahun yang lalu yang mungkin kita terlepas pandang dan sebagainya. Itu yang perlu diberikan perhatian terlebih dahulu, kerana yang fardu ni yang akan melepaskan tanggungjawab kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang sunat untuk meningkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tapi darjat tidak akan bertambah, tak akan menaik selagi mana yang fardu tu diselesaikan dengan sempurna. Jadi baik solat, baik puasa, baik zakat, tu perkara yang perlu untuk kita berikan perhatian terlebih dahulu. Naam. Yang puasa dengan puasa Zulhijjah. Okey. Kalau maksudnya kalau kita ada puasa qada, kita cuba qadakan dulu, ataupun maksudnya kalau kita plan nak buat banyak puasa sunat, maksudnya setiap bulan kita Syawal kita nak buat puasa 6, Zulhijjah kita nak buat puasa 9 hari, Ba'din setiap bulan kita niat nak puasa 3 hari yang diwasiatkan oleh Rasulullah, khalas kita gabungkan pun tak jadi masalah. Maksud saya, saya dimaklumkan Okey. 1 hingga 9 Zulhijjah tu, dia punya tingkatan tu lebih tinggi daripada sunat yang lain. Yang lain, okey. Tu saya nak tanya, macam Memang nah, betul. Memang puasa Zulhijjah, offhand saya tak ingat, tapi memang pahala puasa bulan Zulhijjah memang besarlah. Bulan Zulhijjah, lepas tu datang Muharram pun ada fadilat dia dalam berpuasa. Jadi kalau boleh untuk kita tak tinggal puasa-puasa ni, khususnya macam bulan Zulhijjah, bulan Muharram, ataupun bulan-bulan haram, yakni Rejab, Zulqa'dah, yang 3 bulan berturut-turut adalah Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Muharram, 3 bulan. Maksudnya daripada bulan Zulqa'dah, Zulhijjah dengan Muharram tu pun bulan-bulan yang diagungkan, pun juga afdal untuk puasa. Cumanya daripada bulan-bulan haram tu pula ada yang paling afdal bulan Muharram contoh, Ba'din dia ada turutan dia. Jadi dalam keadaan macam ni, bagus untuk kita tak tinggalkan. Tapi kalau tak mampu nak buat semua, katalah bulan Zulhijjah, yang paling afdal daripada hari pertama sehingga hari ke-9 adalah hari ke-9, hari Arafah. Kalau kita tak boleh nak buat daripada hari pertama sampai 9, yang paling afdal untuk kita beri perhatian adalah hari Arafah. Khususnya kalau hari Arafah juga bertembung dengan mungkin hari Isnin dan Khamis dan sebagainya, ataupun hari-hari 1 hingga 9 bertembung dengan Isnin dan Khamis, maka kita buat puasa tersebut. Wadih? La. Ya. Antara puasa Syawal dengan Zulhijjah, yang mana lebih afdal? Antara dua, Syawal dengan Zulhijjah, yang mana satu lebih diterobokkan? Semacam katalah kita cuma dua-dua ada riwayat dalam hadis, maksudnya dua-dua warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak cakap dua-dua dalam bulan Zulhijjah banyak sebutkan pahala. Yang ini dalam Syawal pun disebutkan pahala, tapi nak beri preference satu kepada yang lain tu, macam dua-duanya pun pahalanya besar. Untuk nak buat satu dan tinggalkan satu tu macam
Dua-dua pun mungkin kena tengok kekuatan hadis, yakni mungkin satu hadis tu lebih kuat daripada yang lagi satu, maka boleh beri preference according to the strength of the hadis. Tapi ada moment saya offhand saya pun tak tahu hadis mana yang lebih kuat kesahihannya berbanding yang lain. Tapi untuk fadail amal, kita tak perlu hadis yang kuat untuk kita nak amalkan. Yang ni so long as benda tu warid, benda tu bukan hadis yang bukan sangat lemah, jadi selagi tu kita digalakkan untuk mengamalkan. Jadi dekat sini nak bagi preference satu kepada yang lain tu macam agak berat. Nah, tamam. Alright, kita masuk bab ini. Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smaid menyebutkan doa dan zikir yang bermanfaat bagi penuntut ilmu. Dan sebelum ni kita dah baca yang pertama dekat sini, apabila hendak tidur hendaklah baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas samai wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Ayat ni agak panjang. Saya sebutkan sebelum ni, kalau kita boleh tulis dalam satu kertas, kita maksudnya kita gather, kita kumpulkan semua riwayat-riwayat yang mengandungi adab-adab tidur. Sebagai contoh, sebelum tidur baca 3 kul. Sebagai contoh, sebelum tidur baca ayat kursi. Sebelum tidur kalau boleh baca 2 ayat terakhir daripada surah Baqarah, Amanar Rasul, La yukallifullahu nafsan. Sebelum tidur bagus baca Bismillah 21 kali, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum tidur bagus baca ni, Inna fi khalqis sama. Tapi ni khusus untuk menguatkan ingatan kita. Yang kedua, muka surat 11 198, bahawa barang siapa membaca 10 ayat dari surah Al-Baqarah ketika hendak tidur, ia tak akan lupa hafalan Al-Qurannya, iaitu 4 ayat daripada awal surah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. 4 ayat daripada pertama. Kemudian ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian wa huwal aliyyul azim, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un alim. Allahu waliyyul ladzi, ayat yang seterusnya, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, sampai habis. Kemudian lillahi ma fis samawati wa ma fil ard amanar rasul la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi itu 10 ayat daripada surah Al-Baqarah. 4 ayat pertama, kemudian 3 ayat daripada ayat kursi dan 2 ayat setelah ayat kursi, dan kemudian 3 ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Khususnya yang menghafal Al-Quran digalakkan untuk usaha untuk baca ayat-ayat ini sebelum tidur, agar supaya ingatan Al-Qurannya menjadi kuat. Kemudian yang disebutkan dekat sini tadi kita baca, ini khusus untuk kita nak beri peringatan ataupun nak mengajar. Hendaklah baca Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga doa yang kat bawah ni, untuk nak memahami ilmu, untuk nak mengamalkan, dan agar tidak lupa ilmu tersebut, perlu untuk kita mengulangi doa ini berkali-kali, ataupun jadikan doa ini sebahagian daripada doa kita selepas sama ada salat fardu ataupun salat sunat. Allahumma inna nas'aluka, boleh baca Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilm wa zayyinni bil hilm wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Naam. Begitu juga doa ni boleh baca sebelum tidur ataupun boleh baca lepas solat, sama ada lepas solat fardu ataupun lepas solat sunat. Surat 201, Allahumma ja'al nafsi
mutmainnatan tu'minu biliqa'ika wa taqna'u bi'ata'ika wa tarda biqada'ika. Ya Allah, jadikanlah diriku mutmainnah, tentram, tu'minu biliqa'ika, beriman akan perjumpaan denganmu, yakni berjumpa dengan hari kiamat, wa taqna'u bi'ata'ika, dan merasa puas dengan pemberianmu, dan ridha dengan ketentuanmu. Dibaca 3 kali. Kita boleh baca selepas solat fardu ataupun lepas solat sunat ataupun sebelum tidur. Nak baca banyak kali pun boleh, lepas solat fardu, lepas solat sunat, sebelum tidur. Yang ni lepas tu satu lagi amalan dekat sini. Dekat sini dia tak tunjuk kaifiah macam mana nak mengamalkan surah Sabbihisma Rabbikal A'la, tapi sebahagian kitab menuliskan bahawa ini boleh diamalkan dengan kita letakkan tangan dekat atas kepala kita ataupun kat ubun-ubun kita selepas solat fardu. Selepas solat fardu terus baca. Dekat sini dibaca dari ayat 1 sampai ayat ke-6, tapi yang ada juga yang mengajarkan bahawa baca ayat ke-6 sahaja. Sanuqri'uka fala tansa 7 kali. Kita baca letak dekat ubun-ubun kita ataupun letak dekat atas kepala kita. Sanuqri'uka fala tansa sebanyak 7 kali. Sanuqri'uka fala tansa, 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 sanuqri'uka fala tansa. Dah habis 7 kali. Illa masya Allah. Kita lepas solat fardu, yakni setiap kali selepas fardu kita baca ayat tersebut sebanyak 7 kali. Sama ada lepas solat fardu direct ataupun mungkin kalau kita solat berjemaah dekat masjid dan sebagainya, surah A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Ataupun kalau kita tak boleh nak baca terus selepas solat fardu, kita baca lepas solat sunat, lepas ba'diyah. Lepas solat ba'diyah kita baca Sanuqri'uka fala tansa ni 7 kali, diikuti dengan illa masya Allah. Naam. Naam, kemudian kat sini disebutkan seorang lelaki datang kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib mengadu tentang sifat pelupanya. Maka dikatakan untuk minum luban, kemenyan Arab. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita pergi dekat kedai Arab ni, semua ada yang putih-putih. Hatta dekat Hadramaut, dekat kota Yaman, biasanya memang direndamkan luban ni dalam air. Jadi memang kalau pergi rumah-rumah kat sana dekat Hadramaut, memang air dia akan rasa luban. Maksudnya diorang akan dia macam amalan lah, setiap rumah buat. Luban tu dia rendam dalam air ataupun kontainer simpan air tu disimpan, ini direndam dalam kontainer air. Jadi bila nak minum air tu dah memang rasa luban lah, memang menguatkan ingatan. Bahkan kat sini disebutkan bukan hanya menguatkan ingatan, akan tetapi menambahkan keberanian, yakni sifat berani. Mungkin ada setengah orang yang kadang-kadang takut ekstra dan sebagainya. Yang ini boleh diamalkan juga. Ustaz, luban sama mana? Yang perlu pergi apa Mana tak pasti pula. Tapi luban tu yang putih-putih, dia keras, dia macam batu, tapi boleh dibakar. Kalau kita letak dekat arang, dia akan keluarkan bau juga. Jadi bau tu pun bagus untuk ingatan. Maksudnya kita bakar tu untuk untuk wangikan rumah tu, supaya salah satu asbab untuk kuatkan ingatan. Salah satu sebab juga menghalau benda-benda yang tak baik. Dan bila diminum pun menguatkan ingatan. Naam. Rendam di waktu malam dan minum pada pagi harinya sekali teguk sebelum makan pagi. Naam. Lepas tu kat sini dia sebutkan beberapa hal yang menyebabkan lupa. Berbekam di belakang bahagian tengkuk, di bahagian lubang di tengkuk. Berlebihan makan ketumbar halus. Ketumbar halus tak sure. Ketumbar tu yang wangi tu kan, daun ketumbar lah. Tapi yang ketumbar halus tu tak tahu apa. Makan apple yang masam, apple hijau, banyak berduka dan bersedih.
tapi rasanya berduka dan bersedih terhadap perkara-perkara dunia seperti mana yang diterangkan di hujung tadi. Memandang air yang tidak mengalir, ataupun buang air kecil di tempat yang tidak mengalir. Memandang sesuatu yang disalib, banyak membaca batu nisan, kuat-kuat lah. Yang ni baca batu nisan tu kalau cari kubur tak ada masalah, tapi katanya jangan baca kuat. Berjalan di antara dua unta yang sedang dihela, memakan makanan yang telah dimakan tikus. Dan yang paling penting sekali yang disebutkan kat bawah, Imam Ali bin Abi Talib mengatakan 3 hal yang mendapat menambahkan hafalan dan yakni bersiwak. Yakni siwak satu perkara yang penting. Kadang tak mudah untuk nak istiqamah dengan bersiwak, tapi tu antara satu sebab untuk nak menguatkan ingatan. Dan satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat penting untuk diamalkan. Juga berpuasa setiap bulan 3 hari. Berpuasa setiap bulan 3 hari paling kurang, kerana ianya membersihkan hati kita, membersihkan hati daripada sifat dengki, membersihkan hati daripada sifat hasad, membersihkan hati daripada sifat tidak puas hati kepada orang lain. Ini 3 perkara, 3 faedah berpuasa 3 hari setiap bulan. Membersihkan hati dari sifat hasad, membersihkan hati daripada sifat dengki, dan membersihkan hati daripada tak puas hati kepada orang lain. Naam. Dan juga membaca Al-Quran. Al-Quran menguatkan hafalan dan membersihkan hati. Makan kismis 21 butir, 21 biji. Kismis merah ni tak pasti. Dia biasanya kita tengok yang color kuning dengan color hitam kan. Tapi yang ni tak pasti. Demikian pula makan kismis dan roti kering dapat menghentikan lendir. Ini mungkin orang tengah sesama dan sebagainya, boleh amalkan. Catatan akhir 257, seorang ulama. 257 siapa tadi? Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Mashhur. Naam. Seorang ulama pendidik dan disepakati tentang kebesaran beliau, yakni keutamaan beliau. Beliau seseorang yang mengembalikan sesuatu kepada Allah, ahli ibadah dan khusyuk. Dikatakan bahawa beliau adalah gambaran dari orang-orang besar dari kitab Ar-Risalah Al-Qushairiyah. Kitab Risalah Al-Qushairiyah ni kitab tentang orang-orang alim, orang-orang salih, wali-wali. Jadi orang-orang hebat-hebat disebutkan kisah mereka dalam kitab Risalah Qushairiyah. Beliau adalah Al-Habib Ali bin Abdul Rahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur Ba'alawi. Di antara murid beliau adalah Syekhul Islam Abdullah bin Umar Al-Shatri. Al-Habib Salim bin Hafiz, datuknya kepada Habib Umar. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Naam. Dan Habib Ali bin Shihab, serta orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi lainnya. Naam. Kita masuk bab yang seterusnya, bab 6, keutamaan ilmu dan kitab salaf. La ilaha illallah. Naam. Ilmu yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ilmu ada 2. Ilmu yang di dalam hati, itulah ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang berada di lisan yang akan menjadi hujjah Allah Subhanahu wa taala terhadap seorang manusia. Imam Malik rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ilmu bukanlah dengan mengetahui banyaknya riwayat, melainkan ilmu adalah cahaya yang Allah Subhanahu wa ta'ala masukkan ke dalam hati seseorang. Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi mengatakan,
ilmu jika terletak di hati merupakan cahaya, dan jika terletak di dalam diri merupakan api. Ya, ini 6. Di antara ucapan Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas adalah ilmu ada dua. Pertama, ilmu yang menjadikan pemiliknya memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan merupakan cahaya. Setiap kali ilmu ini bertambah pada diri seseorang, bertambah pula pengenalannya terhadap dirinya dan dapat memastikan bahawa dia tidak mengetahui ilmu sedikit pun. Kedua, ilmu lisan. Setiap kali ilmu ini bertambah pada seseorang, bertambah pula pengakuan-pengakuannya dan menyangka bahawa tidak ada orang yang ilmunya seperti dirinya. Demikian ucapan beliau. Dalam asar dikatakan, betapa banyak pohon tetapi tidak semuanya berbuah, betapa banyak buah tetapi tak semuanya baik, betapa banyak ulama tetapi tidak semuanya menjadi pembimbing, betapa banyak ilmu tetapi tidak semuanya bermanfaat. Demikian yang disebutkan dalam asar. Jadi ilmu yang bermanfaat adalah yang membuat hati bertambah zuhud di dunia, bertambah ingin kepada akhirat, bertambah tawaduk, rendah diri, bertambah khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam Fusul Al-Ilmiyah, kitab beliau, mengatakan, apabila engkau ingin mengetahui ilmu dan amal yang bermanfaat dan penting bagi dirimu dan yang lebih bermanfaat dan lebih penting, maka hadirkanlah dalam dirimu bahawa engkau esok akan mati. Engkau akan mati esok, akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdiri di hadapannya. Lalu dia bertanya kepadamu tentang segala sesuatu dari ilmu, amal dan semua keadaan dan hal ihwalmu. Kemudian engkau akan menuju syurga atau neraka. Ilmumu yang penting dan bermanfaat adalah yang engkau dapati pada penghadiran itu, dan itulah ilmu yang utama bagimu dan yang lebih penting bagimu, serta lebih layak dan lebih patut. Adalah yang seharusnya engkau sibuk dengan ilmu itu terus menerus. Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, perumpamaan ilmu-ilmu akhirat adalah seperti makanan pokok, makanan asas, selalu dibutuhkan, diperlukan pada pagi maupun petang. Sedangkan ilmu-ilmu lainnya, beliau mengisyaratkan pada persoalan cabang, iaitu furu' dalam fikah yang jarang dan yang semacamnya, adalah seperti buah-buahan dan hal-hal lain yang tidak selalu diperlukan. Demikian beliau menyebutkan dalam kitab Qurratul Ain. Al-Imam Idrus bin Umar Al-Habsyi mengulas hadis menuntut ilmu adalah kewajipan bagi setiap Muslim sebagai berikut, bahawa orang-orang berbeza pendapat mengenai makna hadis ini. Masing-masing menempatkannya pada disiplin ilmu tertentu. Pendapat yang paling benar mengenai itu sesungguhnya adalah ilmu hal, iaitu ilmu tentang kegiatan yang harus dilakukan seseorang sejak pagi hingga petang. Sesungguhnya di antara ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap Muslim adalah yang dapat menyampaikan kepada pengertian tentang halal untuk dirasakan dan pengertian tentang haram untuk dijauhi. Nah, ilmu yang bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dekat sini ilmu ada dua, satu dalam hati dan satu lagi pada lidah. Maksudnya orang itu hanya mempunyai ilmu tersebut ataupun maklumat tersebut, tapi dia tidak mengamalkannya. Jadi dia hanya tahu tentang ilmu tersebut tapi dia tak amalkan. Jadi ia akan menjadi hujjah, akan menjadi beban, akan dipersoalkan pada hari akhirat kelak, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Dan kita dah banyak baca riwayat-riwayat tentang betapa berat azab yang dikenakan kepada orang alim yang tidak mengamalkan ataupun tidak berusaha untuk mengamalkan ilmu mereka. La ilaha illallah. Dan ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang ada dalam hati, maksudnya cahayanya, keberkatannya, rahasianya ada di dalam hati seseorang. Imam Malik menyebutkan ilmu bukan dengan mengetahui banyak riwayat. Dalam erti lain, kadang-kadang orang tu ilmu dia sikit tapi dia punya amalan, percentage amalan dia tu banyak. According to the knowledge, dia punya percentage amalan tu banyak. Contohnya,
ilmu dia ada so and so dia, tapi dia punya amalan dia mungkin 50% ataupun 80% daripada ilmu yang dia miliki, maka orang ni mengambil manfaat daripada ilmu ni. Tapi orang lain, orang yang mungkin lebih tinggi ilmunya daripada orang yang first tadi, akan tetapi dia punya percentage amalan mungkin 20%, mungkin 30%. Jadi orang yang ilmu dia sikit tapi dia punya manfaat daripada ilmunya lebih banyak, jadi dia lebih afdal. La ilaha illallah, melainkan ilmu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati seseorang. Nah, dekat sini dikata apa? Ilmu jika diletak di hati merupakan cahaya. Jika diletak dalam diri dekat sini bermaksud nafsu. Maksudnya hati yang dipenuhi dengan keinginan hawa nafsu, diletakkan ilmu, maka ia akan membahayakan seseorang. Sebab tu ilmu ni perlu diletakkan dalam bekas yang bersih, dalam hati yang bersih. Hati bersih, letak ilmu akan menjadi manfaat. Hati kotor, hati yang banyak dosa, hati yang sifat dan akhlaknya tak baik, bila diletakkan ilmu, maka ia akan merosakkan ilmu dan merosakkan orang lain dengan ilmu tersebut. Waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Nah, ilmu ada dua. Pertama, ilmu yang menjadikan pemiliknya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan merupakan cahaya. Naam. Al-ilmu man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da, kata Imam Syafi'i, kata Imam Ghazali. Barang siapa yang bertambah ilmu tapi tak bertambah pendekatan dirinya kepada Allah, maka pada hakikatnya ia bertambah jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia makin banyak ilmu, makin dia tak takut kepada Allah, wali'adzubillah. Makin dia banyak ilmu, makin solat dia tak sempurna, makin ataupun makin dia meremeh-remehkan amalan-amalan agama. Tapi sepatutnya semakin dia bertambah ilmu, semakin teliti dia melihat kepada perkara-perkara agama, semakin dia mengambil berat. Naam, setiap kali ilmu ini bertambah pada diri seorang, bertambah pula pengenalannya terhadap dirinya, yakni dia makin kenal kelemahan diri dia, makin nampak kekurangan diri dia. Semakin bertambah ilmu yang bermanfaat, semakin dia rasa, ya Allah, diri aku ni makin banyak perlu diperbaiki. Semakin banyak dia rasa kekurangan dalam diri dia, semakin dia merasakan dirinya kurang sempurna dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dan dapat memastikan bahawa dia tidak mengetahui ilmu sedikit pun. Naam. Semakin banyak dia menambah ilmu yang bermanfaat, semakin dia rasa dia tak ada ilmu, semakin dia rasa diri dia jahil. Dan semakin dia rasa diri dia jahil, semakin itu dia tak akan berhenti menuntut ilmu. La ilaha illallah. Naam. Dan bila dia rasa diri dia tak ada ilmu, walaupun dia duk belajar, dia rasa diri dia tak ada ilmu, dan bila datang orang alim, dia akan nak duduk dengan orang alim, walaupun ilmu yang disampaikan oleh orang alim tu to a certain extent dia pernah dengar. Tapi disebabkan ilmu tu datang daripada orang yang lebih alim daripada dia, orang yang lebih salih daripada dia, jadi dia berikan perhatian, sebab dia tahu ilmu yang datang daripada lidah orang-orang yang salih, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kesan dia lain kepada hati. Kita boleh dengar hadis, la ilaha illallah. Sebenarnya kalau kita fikirkan, setiap hadis tu ada cahaya, sebab datang daripada lidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma kadang-kadang kita tak persif, sebagai kita kurang berikan penghormatan dan pengagungan kepada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kadang-kadang kita biarkan hadis tu datang tanpa ada rasa efek kepada kita, tanpa kita rasa perlu untuk berikan perhatian, waliyadzubillah. Sebab tu dikatakan bahawa untuk nak memahami daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni perlu hati yang bersih. Semakin bersih hati seseorang, semakin dia akan memahami rahsia-rahsia yang tersimpan di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Walhasil tadi kita sebutkan, yakni bila kita dapat peluang untuk mendengar
Al-Quran ataupun hadis ataupun ilmu-ilmu yang bermanfaat daripada orang yang lebih alim, daripada orang yang lebih salih, kita jangan lepaskan peluang, kerana ini akan memberi kesan yang besar pada hati kita. Kedua, ilmu lisan. Setiap kali ilmu ini bertambah pada seseorang, bertambah pula pengakuan-pengakuannya. Dia claim dia pandai, claim dia ada ilmu, claim tu, claim ni, bil'adzbillah tabaraka wa ta'ala, dan menyangka bahawa tidak ada orang yang ilmunya seperti dirinya. Khalas, dia rasa diri dia alim, rasa diri dia pandai. Man mithli, siapa yang seperti aku dah belajar daripada syekh ni, aku dah belajar kitab ni, aku dah belajar tu, aku dah belajar ni. Merasakan diri dia ada something. La ilaha illallah. Naam, dalam asar disebutkan betapa banyak pohon tetapi tak semuanya berbuah, betapa banyak buah tapi tak semuanya baik. Naam, begitu juga dengan ilmu. Dan kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu-ilmu yang datang daripada para nabi dan para rasul. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang datang daripada para nabi dan para rasul. Dan ilmu yang bermanfaat juga adalah seperti yang kita sebutkan, yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kat sini Imam Abdullah bin Ali al-Haddad mengingatkan kita macam mana nak pilih ilmu, macam mana nak tahu ilmu tu bermanfaat atau tak. Kalaulah ditakdirkan esok kita meninggal dunia, ilmu apa yang akan menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ilmu yang macam mana? Adakah ilmu mungkin terhadap ilmu-ilmu fiqah yang jarang diamalkan, ataupun adakah cabangan-cabangan ilmu akidah yang tidak akan dipersoalkan di akhirat? Itu semua tak penting. Tapi ilmu yang penting adalah macam mana nak tambahkan sifat takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu ilmu yang penting. Macam mana nak bersihkan hati kita agar supaya kita beribadah kepada Allah dengan ikhlas, membersihkan hati kita daripada sifat riak, membersihkan hati kita daripada sifat ujub. Ilmu-ilmu fiqah yang akan menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, ilmu-ilmu pembersihan diri yang akan menjadi sebab pengkabulan, penerimaan sesuatu ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Maka ini adalah ilmu-ilmu yang sangat-sangat bermanfaat. Kalau kita meninggal dunia tanpa ada ilmu ni, takut-takut ibadah kita tak diterima. Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi mengatakan perumpamaan ilmu-ilmu akhirat adalah seperti makanan-makanan pokok. Dan ilmu-ilmu akhirat ataupun ilmu-ilmu agama pun berbagai cabang. Jadi perlu juga dipilih mana yang perlu diberi perhatian lebih dan mana yang boleh dilewatkan. Sayyidina Syekh Ali bin Abu Bakar mengatakan dalam kitab Ma'arijul Hidayah, sesungguhnya ilmu yang hukumnya fardu ain ada 3 macam. Pertama, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu mengenal zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatannya, agar engkau mengetahui siapa yang engkau sembah dan mentaati siapa yang engkau tuju, iaitu ilmu akidah. Kedua, mengetahui segala yang diwajibkan atas seorang hamba pada lahiriahnya dari hukum-hukum syariat dan manfaat-manfaatnya, iaitu ilmu fiqah. Yang ketiga, segala yang diwajibkan atas seorang hamba pada batiniahnya, iaitu ilmu tentang hati. Ilmu ini penting dan banyak ditinggalkan orang. Ilmu ini disebut juga al-fiqh al-kabir, fiqah yang besar, dan seterusnya sampai akhir ucapannya. Dan ini adalah bahagian ilmu tasawuf ataupun ilmu pembersihan hati. Jadi 3 ilmu yang sangat utama dan penting untuk kita mantapkan diri kita dengannya adalah yang pertama akidah, yang kedua fiqah, yang ketiga tasawuf ataupun pembersihan hati, penyucian hati. Tak perlu dalam setiap cabang ilmu ni, akan tetapi daripada fardu ain yang diwajibkan, yang kita perlu untuk ketahui. Syekh Abdul Rahman As-Sulami rahimahullah mengatakan, setiap ilmu yang tidak memberi pemiliknya rasa takut, tawaduk, rasa ingin menasihati dan kasih sayang kepada makhluk, juga tidak membuatnya dapat bermuamalah secara baik dengan Allah, menunaikan amanah,
menyalahi hawa nafsu dan menjauhi syahwat, maka yang demikian adalah ilmu yang tidak bermanfaat. Itulah ilmu yang Nabi berlindung darinya dengan mengatakan, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi SAW sendiri berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, lindungilah aku daripada ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbil la yakhsha', dan hati yang tidak khusyuk kepada kamu, wa min du'ain la yusma', dan daripada doa yang tidak didengari. Seorang bertanya kepada Al-Junaid, ilmu apa yang paling bermanfaat? Dia menjawab, ilmu yang menunjukkan engkau kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkanmu dari dirimu. Ini mendekatkan kita kepada Allah dan menjauhkan diri kita daripada hawa nafsu kita. Itu ilmu yang bermanfaat. Al-Allamah Al-Imam Abdul Rahman bin Abdullah bin Faqih dalam kitab Fathul Basairil Ikhwan mengatakan, ilmu adalah pintu agama yang paling agung dan sebab kedekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling penting. Dengan ilmu seseorang dapat mengenal kelemahan, kekurangan, kehinaan dan kefakiran dirinya. Dengan ilmu pula seseorang mengenal Tuhan, sifat kebesarannya, keadaannya yang tidak perlu kepada makhluk, dan anugerahnya yang diberikan kepadanya dalam semua urusannya. Maka ilmu yang tidak menghasilkan buah ini dan tidak menjadikan ma'rifah tumbuh di dalam pohon ini sama sekali bukanlah termasuk ilmu agama, dan yang seperti ini hanyalah ucapan yang tidak bermanfaat. Jika ilmu tidak memberi petunjuk, cahaya dan keyakinan, sesungguhnya hanyalah balak, kerusakan dan sifat orang-orang munafik. Jadi setiap ilmu yang tidak mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada ertinya di sisi Allah. Beliau mengatakan dalam sebuah syair, ilmu dhil anwari fi jananihi wa ilmu dhil auzari fi lisanihi. Ilmu yang memiliki cahaya berada di hatinya, sedangkan ilmu yang tuannya berdosa adalah pada lisannya. Waliyadzubillah. Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, segala sesuatu yang memalingkan hatimu dari Allah, baik berupa ilmu atau selainnya, atau yang membuat hatimu bimbang, tinggalkanlah, meskipun ia termasuk ilmu akhirat. Perbezaan ilmu-ilmu adalah seperti perbezaan jalan. Ambillah darinya yang engkau perlukan. Sebagaimana ketika engkau melihat jalan yang banyak dalam suatu perjalanan, maka janganlah engkau tempuh semua jalan, melainkan pilihlah satu sahaja sebagai jalanmu. Beliau juga menyampaikan kepada sebahagian orang agar mengambil ilmu-ilmu Al-Ghazali dan yang sejalur dengannya, baik tentang tasawuf maupun fiqah, yang merupakan ilmu syariat dan yang nyata dari Al-Quran dan Sunnah, lebih-lebih ilmu yang menghantarkan pada keselamatan dan keberuntungan. Dan jagalah dari selainnya, kerana hal itu boleh menjadi mengganggu seseorang dalam perjalanannya. Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, tidak diragukan lagi bahawa mempelajari kitab-kitab yang biasa dibaca oleh masyarakat seperti kitab-kitab Al-Ghazali adalah lebih utama daripada melakukan pendekatan dengan ibadah-ibadah sunat, kerana di dalamnya terkandung pengenalan tentang kondisi, iaitu keadaan jiwa, dan juga manfaat yang besar. Naam. Jadi 3 ilmu yang perlu untuk kita mantapkan diri kita: ilmu akidah, tasawuf dan ilmu fiqah yang fardu ain daripadanya. Syekh Abdul Rahman Sulami mengatakan, ilmu yang mendatangkan perasaan takut, rendah diri, kasih sayang kepada makhluk Allah secara umum, apatah lagi kepada mereka-mereka yang berada di sekeliling kita atau bawah jagaan kita. Maksudnya semakin bertambah ilmu, semakin lemah lembut kita punya muamalah bersama orang lain. Semakin bertambah ilmu kita, semakin kita ingin menunaikan hak orang lain tanpa menuntut hak kita. Semakin bertambah ilmu kita, semakin kita mudah nak memaafkan orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita, walaupun kadang-kadang kita tak salah. Mereka melakukan kesalahan kepada kita, tapi kita maafkan dia sebab yang Allah kurniakan ilmu tu kepada kita. Jadi kenapa kita orang yang ada ilmu, kita pula yang tak nak mengalah? Wahakadha. Naam. Bermuamalah secara baik dengan Allah dan juga makhluk Allah, menunaikan amanah, menyalahi hawa nafsu, iaitu melakukan perkara bercanggahan dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita. Basically
Kita punya nafsu ni semuanya ajak kepada yang tak baik. Jadi apa yang nafsu nak, kita buat opposite. Apa yang nafsu nak, kita buat opposite. InsyaAllah selamat. Dan Nabi SAW pun ajar kita untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. La ilaha illallah. Dan alhamdulillah, kita setelah keluar daripada bulan Ramadan, bulan yang mana digalakkan untuk kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk membersihkan hati kita, maka sekarang ni kita berada di bulan Syawal dan bulan-bulan yang seterusnya bersedia dan kita pasang niat untuk bersungguh-sungguh mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan moga-moga dengan bekalan hati yang bersih dan dosa yang diampunkan pada bulan Ramadan, moga-moga kita diberikan pembukaan terhadap ilmu-ilmu yang bermanfaat. Moga-moga kita diberikan pemahaman terhadap ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita di hari akhirat. Dan moga-moga ilmu yang kita pelajari dan kita amalkan ini menjadi asbab pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bukan menjadi hujah ke atas kita pada hari kiamat kelak. Amin, Allahumma amin. Dan yang terakhir dekat sini disebutkan bahawa mempelajari ilmu-ilmu, terutamanya karangan-karangan Al-Ghazali, baik daripada fiqahnya, baik dari tasawufnya, ianya adalah lebih utama daripada melakukan ibadah sunat. Dan saya pernah sebutkan perkara ini. Sebahagian ulama mengatakan cukup seseorang itu mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca kitab-kitab karangan Imam Ghazali dan seumpamanya. Imam Ghazali, Imam Abdullah Al-Awil Haddad, yakni kitab-kitab yang mendekatkan kita kepada Allah, yang mengenalkan kita tentang kekurangan diri kita. Naam, insyaAllah kita akan sambung pengajian akan datang dengan keutamaan kitab salaf, yakni kitab orang-orang salih yang terdahulu berbanding kitab-kitab yang lain. Marhaba. Kalau kita baca tanpa rujukan kepada Ustaz, Okey, dia ada kitab-kitab yang sebaiknya semua kitab kita baca dengan berguru. Sebaiknya kita baca kitab semuanya berguru. Adapun secara umum, kalau kita nak baca kitab-kitab Imam Ghazali dan sebagainya ataupun kitab-kitab yang bermanfaat, tak salah. Tapi bila kita sangkut ataupun bila kita ada peluang untuk baca dengan orang yang alim, kita baca. macam kita dalam kuliah, Naam, kita tak boleh baca sendiri. itulah takut yang kita faham tu salah. Kita rasa kita faham, tapi tak seperti mana yang difahami ataupun yang dikehendaki oleh penulis. Jadi sebab tu digalakkan untuk berguru. Subhanallah. Kadang-kadang nampak simple je, kadang kitab, hatta kitab kecil. Dan berapa banyak orang-orang alim yang terdahulu, bila diorang duduk dengan orang alim lain, diorang akan baca juga kitab-kitab kecil. Tak semesti nak kena baca kitab besar dan sebagainya. Sebab pembukaan yang Allah berikan kadang-kadang berbeza kan. Jadi kadang kita rasa kitab ni simple je, boleh baca sendiri. Tapi kalau kita ada peluang untuk nak baca dengan berguru, tu lebih ahsan, lebih afdal. Naam. Allah Ta'ala a'lam. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك وجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.